Okey. Yang ketiga, kepribadian yang mulia adalah modal tiket dakwah. Bila Nabi nak berdakwah, apakah modal dan tiket yang akan digunakan untuk meraih kepercayaan masyarakat? Ini penting untuk kita guna hari ini. Apa modal yang mana benda kita nak dakwah ni boleh meraih kepercayaan masyarakat? Sebab benda yang Nabi nak bawa ni walaupun betul dan baik, tapi dia mencabar dua unsur utama di dalam kebudayaan yang sedia ada. Pertama, benda yang Nabi nak bawa ni ialah mengembalikan manusia mengabdi dan menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, macam nenek moyang dia dulu, Ibrahim dan Ismail. Tetapi yang terhalang kerana sekarang mereka dah terjebak dengan penyembahan kepada patung-patung, idola-idola dan berhala tadi. Dan ini memungkinkan akan keluarnya penafian dan penolakan. Nak bersihkan unsur-unsur keberhalaan, nak bersihkan unsur-unsur syirik, mempersekutu dan memperduakan Allah. Sukar, payah. Dan yang kedua ialah nak memperkenalkan kepada mereka kegairahan mereka menjalani hidup di dunia tanpa batasan hawa nafsu mereka, tak reti baik buruk, tak reti hak batil, kerana mereka menyangka hidup sekadar di dunia, bila meninggal tidak ada unsur kembali pembalasan. Nak memperkenalkan mereka kepada apa yang dinamakan hari akhirat, hari pengadilan, hari penghisaban di hadapan Allah. Sebab mereka hidup dengan kebejatan moral, kebejatan sosial. Nak bawa dua benda ni cukup besar. Adanya perlawanan-perlawanan yang hebat, resistensi berlaku dalam dua bentuk tadi. Akhirnya apa yang mereka buat terhadap Nabi? Yang ni paling dominan di mana-mana. Benda pertama yang mereka buat terhadap Rasulullah ialah assassination character, pembunuhan karakter. Kena bunuh karakter orang yang mulia, kena bunuh karakter Nabi, kena bunuh karakter Rasulullah, kena bunuh karakter Muhammad untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat pada dia. Yang dia bawa ni benda baik, yang dia bawa ni benda betul. Tetapi bila bersalahan dengan adat, bila bersalahan dengan kebudayaan, bila bersalahan dengan tradisi nenek moyang, kontra berlaku. Ni apa cerita Muhammad ni? Orang hak elok-elok patung tu, patung ni, patung tu, patung ni, dia nak suruh buang, nak suruh satu saja. Kita hidup happy, sukaria, boleh buat tu, boleh buat ni, dia duk cerita pula hal akhirat, benda lepas mati. Akhirnya apa? Nabi dituduh. Dituduh apa? Orang gila, tak sioman, otak tak betul. Nabi dituduh ni. Kita hari ni berdakwah, orang tak panggil lagi ustaz gila. Orang panggil ustaz tak betul, ustaz tersilap, ustaz gila. Mungkin orang lain ya kot, saya tak pernah lagi. Ataupun orang pernah tuduh saya gila tapi saya tak tahu, tu je lah. Tuan nak anggap gila, gila lah. Tuan nak anggap siuman, siuman lah. Tapi tak mungkin orang gila ramai macam ni. Okey. Baik. Gila. Lepas tu dituduh tukang sihir. Nabi dituduh tukang sihir. Tukang tenung, dukun, bahkan lebih jauh ahli syair. Nabi dituduh sakit, ada benda lain, jenis jin, jenis hantu, jenis iblis masuk dalam diri Nabi. Nabi tak berfikir dengan baik, Nabi duk merapu, duk cakap benda bukan-bukan. Ni tuduhan. Benda ni pernah berlaku kepada seorang sahabat, Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni datang daripada Bani Ghifar, geng-geng perompak, geng-geng rampah barang orang. Tapi bila dia dengar ada seorang individu yang bernama Muhammad berdakwah di Mekah, dia boleh tertarik. Kenapa? Sebab benda yang ada pada Nabi ada pada dia. Walaupun dia perompak, dia pencuri, dia tak suka penyembahan berhala. Apa yang Muhammad ada ni ada pada aku. Aku nak tahu apa yang dia bawa. Lalu dia utus adik dia. Adik dia pi dulu sebab adik dia seorang ahli syair hebat.
Balik adik dia, apa yang orang bercerita tentang Muhammad? Orang kata dia dukun. Orang kata dia ni Tok Bomo. Tapi bila aku dengar perkara-perkara yang keluar dari mulut dia, ni bukan perkataan dukun ni. Ni bukan perkataan Tok Bomo ni. Dia juga orang tuduh ahli syair. Aku ahli syair. Aku tahu mana syair, mana bait, mana ritma dia. Tapi yang Muhammad sebut tak sama sekali. Orang tuduh dia gila. Tapi perkataan-perkataan yang keluar ni bukan perkataan orang gila ni. Jadi dia pun pi pula. Akhirnya dia jumpa dengan Saidina Ali yang tunjukkan rumah Rasulullah pada dia. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi pesan dekat dia, kamu jangan tonjolkan keislaman kamu. Aku bimbang keselamatan diri kamu. Lebih-lebih lagi kamu datang daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ni geng-geng jenis. Sini mana tempat yang kira duk pukul orang, gangster tak? Aku bimbang bila tahu kamu masuk Islam, balik, aduh letihlah kena. Tapi dia tak dengar nasihat Nabi. Bukan di sana, dia buat hal di sini lagi. Dia pi ke Kaabah, dia umumkan keislaman dia, dia laung kuat-kuat. Dia telah Islam di hadapan pemuka Quraisy duduk di hadapan Masjidil Haram. Buat kerja macam ni, apa orang buat kat dia? Orang tibai dia cukup-cukup. Tapi jenis orang jenis rampah harta orang, rampah barang orang ni, dia kena tibai pun dia tak ada apa. Patah renyuk. Tapi nasib baik, pak saudara Nabi ada, Abbas. Abbas mari gunakan kebijaksanaan informasi dia, diplomasi dia. Dia kata apa? Kamu kenal tak kamu pukul siapa ni? Kamu tahu tak dia tu siapa? Tak tahu. Dia ni Abu Zar. Abu Zar ni daripada Bani Ghifar. Abu Zar Al-Ghifari. Kamu tahu tak Bani Ghifar macam mana? Tahu. Geng-geng perompak, geng-geng macam ni. Dah tu. Jadi apa masalahnya? Masalahnya kita ni orang berniaga. Kita orang bermusafir. Kita nak pergi berniaga ke Syam, bawa barang tu lalu kampung dia. Ingat sikit. Kita ni berniaga ke Yaman, selatan nak utara Syam, kita lalu kampung dia. Kalau orang kampung dia tahu kita duk pukul dia ni, agak-agak selamat tak barang kita ni? Hang kena ingat, tak jadi pukul. Tu Abu Zar. Ini berlaku tuan-tuan. Apa yang Nabi buat ni hebat. Okey. Nabi ni secara ringkas 3 benda. Pertama, hebatnya Nabi ni nombor 1 ialah kejujuran. Jujur. Nabi dah dikenali sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin sebelum jadi Nabi. Selepas jadi Nabi, pasal apa hilang watak Al-Amin? Contoh, saya ni digelar Al-Amin. Orang percaya, orang terima, orang suka. Tapi dah Al-Amin ni, saya pun kata, sekarang aku diangkat jadi Nabi, aku diangkat jadi Rasul. Patutnya lebih kuat orang percaya kan? Dah sebelum ni Al-Amin, jadi Nabi pula, jadi Rasul pula. Kita kena makin dengar lah dia dah jadi Nabi. Tapi sebelum ni Al-Amin, orang dengar, orang percaya. Bila jadi Nabi, jadi Rasul, dia jadi terbalik. Orang tak percaya dah. Orang lawan dah. Orang tentang dah Muhammad. Tadi mereka semua menggelarnya Al-Amin. Hilang watak Al-Amin bila dia mula bertugas sebagai utusan Allah. Tambah-tambahan apa yang dia bawa berlawanan dari 2 konteks tadi. Penyembahan kepada Tuhan Yang Esa dan memperingatkan mereka kepada hari pengadilan hari kemudian.